Ketua-ketua walaon, orang macam Raja Petra, kejam menghasut orang macam Badut, orang macam Papa Gomo, mana lagi yang orang kata satu kepala dengan biawak-biawak ni, papu apa? Papu kari. Apa lagi? Ya, senang kita tahu dekat kamu orang. GPS Sarawak, kalau mereka cuba menyokong SD bodoh yang kamu orang buat ni dan kerajaan tumbang, mereka akan dihukum. Ahli parlimen dan DUN mereka akan hukum. Aku nak beritahu dekat mereka-mereka ini, Sarawak itu dikuasai oleh orang Dayak. 70% Sarawak itu Dayak. Kalau kamu orang dekat Semenanjung sana bermain resis, dekat Semenanjung sana, Melayu mungkin 50%, 55%. Tapi di Sarawak ni, Dayak 70%. Aku nak beritahu dekat ni, biawak-biawak semua. Sebab itu kami nak kerusi itu kembali dekat Sarawak dan Sabah 1/3. Supaya PAS dan Bersatu tak boleh jadi kerajaan. Puak-puak yang ekstrim dengan isu 3R ni tak layak jadi kerajaan dalam Malaysia ni. Sebab apa? Kerajaan Malaysia ni milik kita semua. Malaysia ni milik kita semua. Tanpa MA63 tak jadi nama Malaysia. Jadi bila mereka bercakap tentang isu Malaysia ni milik Melayu, milik satu kaum, kepala toyan kau orang ni, biawak. Aku nak beritahu dekat kau orang. Mana yang berani keluar hujah tu? Pergi lawan kami punya hujah dulu dengan MA63. Tanpa minyak dan hasil bumi daripada Sabah dan Sarawak, kau orang ingat senang ni elit-elit politik ni. Sebahagian daripada mereka ni macam geng-geng yang duk mengulas ni, biawak-biawak ni, dapat duit daripada YB mereka, daripada Perikatan Nasional ni, macam Papa Gomo dan sebagainya. Itu semua sebahagian duit daripada Sabah dan Sarawak, yang dirompak oleh puak-puak penyamun ni. Lepas tu kau pulang ke 5% pun tak sampai, 2% pun tak sampai, 35% tak ada. Pemimpin terdahulu telah menipu Sabah dan Sarawak begitu lama dengan membuat mageran. Ketuanya bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kurang ajar, menyusahkan Sabah dan Sarawak. Dengar ni orang Sabah dan Sarawak. Dulu kita nak sebut MA63 pun tak boleh tau. Masuk ISA. Sebabkan penyamun ni. Hari ini nasib baik juga ada COVID ni. Bila COVID ni berlaku, kita putuskan untuk hentikan darurat mageran ni. Sekalilah. Mageran tu darurat jugalah sebahagian daripada ceritanya, tapi komponennya. Tetapi mageran yang terdahulu tu tak dihapuskan dia punya ni. Nasib baik COVID ni kita lansam semua sekali buang, jadi kita boleh bersuara hari ini. Ini kerja Mahathir lah. Kita nak beritahu banyak rahsia negara ni yang telah mereka tipu. Hari ini bila mereka cerita tentang isu macam ni, mereka nak sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Kau ingat Baruah, Sabah dan Sarawak. Pemimpin Sabah dan Sarawak tu ingat Baruah. Walaupun mereka GPS, ada di kalangan pemimpin itu Iban, Bidayuh, Melanau dan sebagainya, dan begitu juga di Sabah, Kadazan, Murut dan sebagainya. Manakala pemimpin di Semenanjung juga berbilang kaum yang ada, daripada DAP, daripada Amanah, daripada Parti Keadilan Rakyat. Ada Cina, ada India. Sebab itu saya kata, Malaysia hari ini bukan mungkin dalam tahun 60-an, 70-an dahulu. Sebab itu Parti Perikatan Nasional terpaksa meletak gerakan dalam komponen mereka. Kerana mereka tahu bahawa mereka tidak akan boleh pergi melawan kerusi DAP. Jadi nak melawan kerusi DAP harus menggunakan gerakan. Kenapa mereka harus guna gerakan? Sebab PAS yang dipimpin oleh Tan Sri Abdul Awang tak ada telur. Pemimpin PAS tak ada telur. Tahu? Walaon dia pun tak ada telur. Masuk dalam live kita, suruh berhujah tak berani. Suruh naik berhujah macam orang bangang, kan? Macam orang mabuk ketum. Pemimpin mereka sama 2 kali 5 tak ada telur. Kenapa saya kata pemimpin PAS tak ada telur? Hari-hari mengajar walaon dia meroyan untuk nak menceritakan DAP tak bagus. Kita tengok dekat sini, DAP dekat mana-mana rumah walaon DAP bangang nak mampus. Pemimpin Perikatan Nasional bangang nak mampus, walaon mereka bangang nak mampus. Kenapa? Dia meratibkan DAP. Dia dah ulang banyak-banyak kali. Kalau kamu ada telur, kamu pergi bertanding lah 222 kursi. Kursi DAP pun kamu langgar semua, bertanding semua. Ini tak. Sama lah yang nak diulaskan oleh mereka. Siapa pun mereka nak ulas politik ni, bertanding semua kursi. Ada kursi, ada DAP hari itu bertanding 100 kursi, tak ada. Daripada dulu DAP tak pernah bertanding 100 kursi. Tapi ditakutkan orang Melayu Islam ni dengan DAP itu nak membesar, bodoh, nak mampus. Yang bertanding 100 lebih kursi tu Parti PAS bangang tu.
Parti UMNO, Parti Bersatu, itu yang bertanding 100 kursi. Sebab apa nak kerjakan majoriti yang 112 tu? Nak jadi kerajaan tunggal. Siapa kata PAS tak tamat? Di situlah terbuktinya PAS tamat. PAS rakus. Kerja mereka nak menipu aja. Asal aja buat media menipu, asal aja bercakap menipu. Langsung tak ada orang kata satu bahan yang boleh menyebabkan kita rakyat ni boleh percaya. Nak tubuhkan kerajaan baru dengan menggunakan SD, kepala otak dia orang. SD tak laku lah bodoh. Buat apa kamu orang luluskan RUU NT4 parti kalau nak pakai SD? Rakyat yang bodoh ni, walaupun yang bodoh bolehlah percaya. Kawan-kawan tahu kenapa SD itu tak laku? Sebab RUU NT4 parti. Kenapa RUU NT4 parti menyebabkan SD tak laku? Sebab SD ini melibatkan ahli parlimen perseorangan, individu. Bila ada individu, dia tidak melibatkan en blok. Nak mendirikan satu kerajaan, nak membuat satu kerajaan itu terbentuk adalah daripada gabungan parti, daripada komponen parti-parti yang ingin bergabung. Itu dia. Maka SD tak boleh pakai. Ni Papa Gomo dah ulas panjang-panjang. Kalau aku masuk, aku rasa terkencing Papa Gomo dekat seluar. Nak ceritakan kuasa yang di-Pertuan Agong totok-totok penuh. Memang betul. Finally dia memang yang di-Pertuan Agong yang akan perkenankan calon PM kita. Tapi bukannya kuasa yang di-Pertuan Agong itu mutlak sehingga akan menyebabkan demokrasi dalam negara ini tak ada. Demokrasi yang kita amalkan ini daripada kita ikut bagaimana Westminster tu, macam mana British buat, kita berpandukan kepada di situ. Jadi apabila kita berpandukan daripada situ, puak-puak Papa Gomo yang bangang, yang ekstrim dengan politik kaum dan agama, yang bodoh tentang politik ini, dia tak faham. Dia tak faham bahawa kita ni merdeka di bawah tangan British. Ini sejarah lama yang orang lama tak pernah nak ceritakan. Dalam Malaysia cuba dipadamkan oleh pemimpin lama, sehingga kan profesor-profesor, pakar-pakar sejarah ni jadi bangang dekat situ je. Kawan-kawan tahu, Malaysia ini British bagi merdeka dengan syarat kita ini boleh melakukan politik untuk kita memberi satu politik yang dinamik ataupun politik yang kita nak orang kata demokrasi. Maka politik itu dibenarkan dengan bersyarat. British bagi kita dengan bersyarat, ya, dengar baik-baik walaun-walaun yang bangang di luar sana. Kita boleh bermain politik dalam isu apa sekalipun. Tapi dua perkara British tak bagi dekat kita, iaitu sentimen perkauman dan agama ini. Kita masih ada lagi hak dengan British untuk British tarik balik kemerdekaan kita. Di waktu itu kalau kena tarik, saya nak tengoklah ceritanya. Pejuang-pejuang yang duk cerita, yang aku nak tengok, akulah pejuang yang sampai bergegar-gegar ni nak bercakap. Tak adanya. Saya nak beritahu, puak-puak ni, sejarah Singapura, nasib baik Singapura sekarang ni dah keluarkan bahan-bahan lama mereka. Setiap 8 tahun Singapura dah keluarkan bahan-bahan bukti. Kalau benar apa dikata, kami tak mahu Thomas Alva versi kedua atau di